Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang berada di rumah. Seperti biasa, di jam 11 pagi anda sedang menonton Teroka. Hari ini Shuan tiada. Hari ini Mira ambil alih kelas Teroka kita pada pagi ini. Jadi Mira akan menemani anda yang berada di rumah selama 1 jam dari pukul 11 sampailah ke pukul 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana kerana hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik khas untuk murid-murid tahap 2. Apa agaknya mata pelajaran kita kan? Baik, sebelum kalau anda nak tahu lebih lanjut, macam biasalah kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Oleh itu, sentiasalah jaga SOP seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Kalau tak ada, tak mengapa, boleh guna hand sanitizer. Yang paling penting sekali kepada murid-murid, adik-adik yang dah boleh kembali ke sekolah, ingat untuk sentiasa menjaga jarak dengan kawan-kawan. Baik. Apa kita punya subjek hari ini kan? Siapa cikgu kita? Lelaki ke, perempuan ke, seorang ke, 2 orang ke? Siapakah beliau? Ini dia bersama dengan Mira di studio. Ada cikgu Muhammad Fadil. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam Mira. Sihat Terima cikgu kasih. ya? Alhamdulillah sihat. Okey, cikgu Muhammad Fadil dari Sekolah Kebangsaan Cengal Lempung, Kuantan. Ya, betul Mira. Sama-sama lah kita cikgu orang Pahang. Saya pun orang Pahang juga. Baik cikgu, saya dimaklumkan yang cikgu mempunyai pengalaman mengajar selama 12 tahun. Ya, 12 tahun di sekolah murid orang asli. Satu di Johor iaitu di sekolah SK Punan di Keluang. Kemudian mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Mas, Kuantan. Dua-dua ni sekolah murid asli selama 12 tahun. Dan sekarang dah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Cengal Lempung, Kuantan, Pahang. Dan ini sekolah yang ketiga, tahun kedua. So 14 tahun lah menjadi seorang guru. Wah, 14 tahun menjadi seorang guru. Cikgu, ya, pengalaman mengajar di sekolah murid orang asli tu, ada 2 sekolah kan cikgu? Ya. Bagaimana cikgu pengalamannya? Oh, Adakah sama atau berbeza? Mungkin jumlah muridnya sedikit ke, sama banyak ke, bagaimana? Okey, Mira. Sebenarnya sukatan ataupun semua sama saja, sama ada sekolah murid orang asli ataupun sekolah kebangsaan harian biasalah. Okey. Tapi dia punya bilangan murid, biasanya murid sekolah murid asli ni jumlahnya tak ramai. Yang dibandingkan dengan sekolah harian biasa dia agak ramai sedikitlah. Okey, yang ni muridnya mungkin ada sekelas 10 orang, ada yang seorang. Tapi walaupun PDPC tetap dijalankan. Silibus ataupun kontennya tetap sama cikgu? Sama saja di mana-mana seluruh Malaysia untuk sekolah SK sukatannya adalah sama. Baik, okey. Tapi macam biasalah cikgu, walaupun kita di dalam studio, bukan di dalam bilik darjah, kita tetap kena ikuti SOP kan cikgu? Betul tu Mira. Yang macam cikgu dia buat sekarang, saya buat sekarang, kita pakai pelitup muka, menjaga jarak kan? Okey. Jom kita sanitize tangan kita dulu cikgu. Okey. Mari. Okey. Cikgu silakan sanitize tangan cikgu dulu. Okey Mira. Baik. Kemudian saya. Lepas kita dah sanitize tangan, barulah kita boleh buka pelitup muka. Okey. Mari. Okey. Dan kita simpanlah di dalam sampul pelitup muka. Itu cikgu punya ya? Ya, saya punya. Saya bawa juga ni Mira. Okey. Cikgu, saya ada nampak di sebelah sana tu ada kon-kon, ada bola, ada kon semua tu kan. Kita nak belajar betul, apa? Mira. Kita nak belajar maths kan cikgu, matematik. Ya, betul. Subjek matematik. Okey, tetapi dalam tajuk koordinat. Ya, itulah mata pelajaran yang akan kita belajar hari ini, iaitu matematik untuk tahap 2 di mana tajuk atau topiknya ialah koordinat. Jadi yang bola tu kita nak belajar koordinat lah. Ya, Mira. Saya kan kita nak belajar sukan ke apa? Kita kaitkan di sini. Macam subjek PJ kan, ada kon, ada bola. Okey, sekarang ni kita nak cerita kedudukan sebenarnya. Okey, contohnya Mira berdiri di sini ya. Okey, di sini Okey, di sini sebenarnya kita nak tunjukkan arah ni, bola ni berada di mana. Ada banyak cara sebenarnya. Okey, cara yang pertama Mira boleh kata, okey, bola sepak ini berada 3 petak ke kanan dan 3 petak ke atas. Ataupun Mira juga boleh kata bola tersebut berada pada lajur keempat dan baris ketiga. Okey, nak cara lain lagi. Okey, nampak macam nak dengar lagi grand. Formula macam tu kan. Okey, kita berkata, okey, bola tersebut berada 4 petak ke timur, okey, dan 3 petak ke utara. Wah, timur utara. Inilah sebenarnya kedudukan. Yang kita nak belajar ni, selain daripada belajar tentang kedudukan, sebenarnya Mira, kita boleh cari jarak antara Mira dengan bola tersebut. Okey, macam mana cikgu? Okey, contoh.
kat sini kita anggap ini kotak kan. Betul. So kat sini berapa petak antara Mira dengan bola? So dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian ke kanan tadi 4 dan ke atas 1, 2, 3 petak. Okey, faham. Inilah yang kita akan belajar fokuskan pada hari ini. Hari ini. Banyak kita akan teroka hari ini dengan kehidupan kita seharian sebenarnya, Mira. Baik, dan itulah yang koordinat tu yang dalam kurungan X, Y itu kan cikgu? Itulah sebenarnya. Itulah sebenarnya. Tapi hari ini bukan saya seorang je nak belajar dengan cikgu dan juga bukan mereka yang di rumah saja nak belajar dengan cikgu. Dimaklumkan cikgu pun bawa anak-anak murid cikgu sekali. Ada. Mana tu adik-adik kita? Di manakah mereka? Ini merupakan anak-anak murid cikgu dari SK Cengah Lempung juga. Ya. Okey. Ada 6 orang ke semuanya? Ya, 6 orang semuanya. Okey. Mari kita cari. Oh, itu dia. Manisnya semua lengkap berpakaian sekolah. Assalamualaikum. Hai semua. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan seorang demi seorang anak murid cikgu. Okey, apa kata kita minta murid sendiri yang perkenalkan diri mereka? Boleh. Silakan. Yang pertama. Jangan lupa untuk unmute mic. Buka mic dulu. Okey, kita mulakan dengan adik Adelia dulu. Mana adik Adelia? Okey, cuba kenalkan diri. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Nama saya Adelia Noensyirah binti Azizi dari kelas 5 Asyafiq, Sekolah Kebangsaan Cengah Lempung, Kuantan, Pahang. Wah, okey. Okey, seterusnya kita silakan adik Badri, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Nama saya sayang. Ahmad Badri bin Sukri dari Sekolah Kebangsaan Cengah Lempung, Kuantan, Pahang. Okey. Okey, seterusnya Amir Haziq. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Waalaikumsalam. Amir Haziq bin Azwan dari kelas 5 Asyafi'i Sekolah Kebangsaan Cengah Lempung, Kuantan, Pahang. Okey, seterusnya adik Najwa. Okey, sila kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Najwa Nurgalisha binti Muhammad Noor dari kelas 5 Asyafi'i Sekolah Kebangsaan Cengah Lempung. Okey, seterusnya adik Fatihah. Silakan adik Fatihah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Fatihah Kasha binti Khaira Asmadi. Saya dari 5 Asyafi'i Sekolah SK Cengah Lempung, Kuantan, Pahang. Okey, dan yang terakhir bersama kita Haziq Fauzan. Okey, sila perkenalkan diri. Hai, nama saya Assalamualaikum. Hai, nama saya Haziq Fauzan bin Syahril dari kelas 5 Syafi'i dari Sekolah Cengah Lempung, Kuantan, Pahang. Okey, cikgu, saya tengok mereka semua lengkap berbaju biru. Mereka semua pengawas sekolah ke Ya, cikgu? pengawas sekolah. Oh, pengawas sekolah. Patutlah semua baju biru. Ya, Okey. cikgu dia pun baju biru hari ini. Nak dapat perasaan yang sama macam tu. Cikgu ketua kepada pengawas. Ya, ketua pengawas. Okey, cikgu, adik-adik kita pun dah ada, murid-murid pun semua dah ready kan. Dan Okey. sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam kita punya topik kita, saya nak Mira. tanya cikgu sedikitlah. Sebenarnya cikgu, apa tu koordinat? Koordinat bagus soalan tu sebenarnya. Okey, koordinat ni adalah pasangan nombor yang menentukan kedudukan suatu titik terhadap paksi X dan paksi Y. Seperti Mira sebut tadi tu, ada X ada Y. Itulah sebenarnya koordinat sebenarnya. Okey, tapi macam kurang faham lagi, kurang jelas lagi. Nak mudah Mira macam ni sebenarnya. Okey, kalau kita perasan koordinat ni sebenarnya memang berlaku dalam kehidupan kita seharian sebenarnya. Okey, contohnya apa? Tempat parking kereta di pusat muli belah kan? Perasan tak kat tiang? Kan? Contoh dia bagi 3#54. Apa maksudnya? Maksudnya kita berada di tingkat 3. 3 tadi kan? Hash tu tiangnya. Dan 54 adalah nombor tempat kita letak kereta. Kalau kita tak tahu baca nombor tu, salahlah. Oh, ya ke? Itu koordinat itulah sebenarnya. Baru Ada saya contoh tahu. lain lagi. Okey, Mira suka tengok wayang tak? Suka. Saya pun suka juga. Tapi sekarang dah tak boleh tengok wayang kan. Okey. Contohnya kita dapat tiket wayang, dia akan ada nombor F15. So kita pergi baris yang ada F, kemudian kita cari kursi kita nombor 15 kan. Kalau kita salah cari, pergi dekat G, kita dah duduk tempat orang lain. Itu sebenarnya adalah kedudukan dan koordinat juga. Dan yang satu lagi yang ramai tak perasan alamat rumah.
Oh, ya ke cikgu? Alamat rumah mana koordinat? Itu koordinat lah sebenarnya. Okey, contohnya alamat rumah 30 lorong 34. Kita pergi lorong 32. Takkan jumpalah rumah tu. Betul. Itulah contohnya, Mira. Wow, contoh-contoh tu semua memang kenalah dengan kehidupan seharian kita. Ya. Dan saya yakin mereka yang di sekolah, adik-adik kita yang kat sekolah ni, Ya, betul. anak-anak murid cikgu semua macam okey, nak tahu lagi, nak tunggu lagi apa aktiviti Ya. lepas ni. Tapi sebelum tu cikgu, macam biasa, Okey. kita berhenti berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teraka. Tahukah anda, Rini Dekah adalah orang yang mencipta sistem koordinat dan menamakan Satakah sempena namanya. Baik, kembali kita di Teroka dengan subjek kita hari ini iaitu matematik dan topiknya ialah koordinat. Tadi sebelum kita berhenti berehat cikgu, Ya, cikgu Mira. ada terangkan kepada saya dan juga mereka di rumah apa tu sebenarnya koordinat. Dan Ya. juga aplikasi sebenarnya koordinat tu di dalam realiti kehidupan kita. Ya, Alamat betul. rumah kita, tempat Betul. parking kereta kita Ya. kan. Okey, untuk segmen yang kedua ni ada aktiviti yang menarik untuk saya dan juga murid-murid di rumah dan juga di kelas. Ya. Di sekolah. Apa tu okey. cikgu aktivitinya? Okey. Sebelum tu, Mira, sebelum kita nak tunjukkan bahan-bahan ni, okey, sebenarnya kan kalau kita pasal kita nak buat anyaman, sebenarnya hari ini kita nak buat anyaman tika. Tapi kita menggunakan daripada kertas lah. Biasanya kalau di kampung-kampung dia akan menggunakan daun mengkuang. Betul. Tapi kita tak bawalah daun mengkuang kat Yelah, sini. Okey, kebanyakan saya mengajar di sekolah murid asli dahulu. Okey, masyarakat setempat ni jadikan anyaman tika ni sebagai sumber pendapatan tau. Hasil yang mereka buat sangat cantik dan halus saja. Betul. Jadi kalau kita tengok, wow, memang betul-betul berkualiti sebenarnya. Jadi hari ini kita akan buat tika tersebut, tapi menggunakan kertas seperti saya nyatakan tadilah. Kertas warna? Ya, kertas warna yang berbeza ni. Okey. Baik. Kalau cikgu yang ini, cikgu ambil warna jingga dan juga warna kuning. Tapi kalau murid-murid nak ambil warna hijau dengan warna biru pun tidak ada masalah. Boleh. Okey, jadi bahan hari ini yang pertama, 2 kertas yang berbeza warna. Okey, 2 keping. Kemudian kertas lukisan. Okey, sekiranya tiada kertas lukisan, boleh juga pakai kertas A3 sebab saiznya sama. Okey, kemudian pembaris. Okey, pembaris ni kalau boleh pembaris panjanglah. Tujuannya adalah kita nak buat garisan nanti. Kemudian pensel, okey, pemadam dan gam. Okey, yang paling penting, yang ini gunting ataupun pisau. Tapi gunting kalau kita nak guna, kita perlu dapat bimbingan daripada orang yang lebih dewasa sebab dia tajam kan. Takut kita tersilap guna nanti boleh berdarah pula tangan kita. Betul. Kan. So kita akan guna ini dengan secara berhati-hati. Okey, itu bahan-bahan dia. Sekarang ni kita nak buat macam mana? Okey, langkah yang pertama, kita akan buat garisan pada kertas yang berwarna oranye ni. Kita akan buat garisan, kita pakai saiz 1 pembaris saja. Supaya senang kita nak garis. Okey, hasilnya, okey, ini cikgu dah siap awal-awal dah. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, dia ada garisan di sini. Kalau penonton perasan. Okey, dan satu lagi kertas yang berwarna kuning. Okey, kita akan buat juga garisan dia. Okey, warna kuning. Juga saya pakai satu pembaris. Okey, sebagai tapak untuk kita nak sulam nanti. Okey. Okey, jadi selepas kita dah buat yang ini, kita perlu potong dia, perlu gunting. Okey. Cara nak gunting memang kita guna gunting tapi secara berhati-hatilah. Betul. Okey. Saya tunjuk sikitlah macam mana nak gunting ni. Sila cikgu. Okey. Yang di sekolah tu kita ada murid dari SK Cengah Lompong juga bersama dengan kita. Ya. Boleh buat sama-sama juga. Ya. Okey, saya gunting. Hati-hati ya. Keselamatan kena jaga. Okey. Contoh kita dapat seperti ini. Baik. Okey, dah dapat yang ini. Okey, kalau kita nak gunting sampai habis ni mungkin ambil masa yang agak lama. Jadi saya dah siapkan awal-awal. Bila kita dah gunting dia akan jadi seperti ini. Jadi banyaklah. Saiznya sama. Sebab tu kita pakai satu ukuran pembaris. Okey, yang kedua pula, kertas kedua tadi bila kita gunting atau gunakan pisau dia akan jadi seperti ini. Nampak?
dalam ni kita boleh sulam nanti. Tapi cikgu, dia jadi kenapa seperti ini. yang kuning ni tak payah gunting sampai habis ke cikgu? Sebab kalau kita gunting habis nanti, kita tak boleh nak sulam. Dia akan terkeluar pula jatuh. okey. Jadi kita hanya perlu buat, tak perlu sampai habis lah. Kat dalam ni sahaja. So senang kita nak menyulam nanti. Okey. Bagaimana kita nak sulam? Okey, kita sama-sama buat Mira, boleh? Boleh, jom kita buat. Okey. Contoh yang pertama, kita masuk atas dan bawah. Okey. Kita boleh buat macam inilah. Atas. Okey, bawah. Atas, bawah. Macam masa kita sekolah dulu dalam subjek teknikal seni visual kan. Ada kita buat. Yang ni kita gabung saja. Ini Mira punya kertas anyaman warna merah dengan warna kuning. Ya, betul. Okey. Buat je anyam atas bawah. Cikgu, kalau tak nak buat atas bawah boleh ke? Tak boleh lah, dia tak jadi tikar pula nanti. Dia jadi seperti ini. Bawah atas. Macam tu. Dia akan jadi seperti inilah kalau kita anyamkan. Boleh Mira tunjuk? Boleh, ini Mira punya. Okey. Mana tadi? Okey, ini Mira punya. Ya, bila dah siap ni, kita boleh gam di atas dia. Atas dan bawah ni kita gam. Tujuannya bila kita gam, okey, saya tunjuk contoh, kita gam sebenarnya kita tak nak bagi dia jatuh lah. Kalau dia jatuh nanti susah pula kita nak buat anyaman yang lain. Betul. So kita gam. Okey, kita gam sikit je, tak perlu banyak. Okey, kemudian so dia jadi, so dia akan lekat terus. Kita gam di tepi saja cikgu, bukan semua. Di tepi saja, tak perlu semua. Okey, di tepi cukup. je. So dia tak jatuh dah. Kan sebab kita dah gam. Itu tujuan kita gam. Kemudian yang kedua kita sulam lagi lah. Kita sulam pula secara kalau macam ni dah atas, yang ke bawah, yang kedua nanti kita sulam daripada bawah pula. Boleh Mira ya? Boleh. Alright. Okey, tapi kalau nak tunjuk semua ni memang ambil masa yang lama. Jadi ini adalah contoh yang dah siap. Cuba tengok semua. Cantik kan? Cantik cikgu. Saya tengok ni teringat pula pada permainan dam. Dam kan ada kotak-kotak macam ni juga. Betul. Itulah sebenarnya anyaman kita ni selain daripada anyaman tika ni kan. Kalau Mira perasan setiap hari kita nampak bentuk pembuatan hampir sama seperti ini. Bentuk seperti apa kerja? Macam Mira sebut tadi, dam. Papan catur. Ya, satu betul. lagi. Sebenarnya adalah apa tu cikgu? kita tanya murid-murid lah. Boleh? Okey, boleh. Murid-murid di kita tanya sekolah. murid-murid. SK Cengar Lempong. Come on. Okey, apa kita jawapannya? minta Badri lah. Badri, bentuk apakah yang hampir sama bentuk seperti anyaman tika kita ni yang kita tengok setiap hari sebenarnya? Adik Badri jawab bentuk apa? Tadi Kak Mira dah sebut papan catur dan papan dam. Satu lagi agaknya bentuk apa? Papan benda sama seperti nama tika ialah jubi lantai. Jubi lantai. Betul Mira. Wow. Okay, terima kasih Adik Badri. Adik Badri. Ya, jubi lantai. Kita tengok bentuknya sama. Kalau kita tengok kan ada kat tandas kan ada berwarna hitam putih lah macam-macam. Itu sebenarnya salah satu bentuk sama seperti ini sebenarnya. Betul, faham. Okey. Sekarang ni kita nak pergi yang aktiviti seterusnya. Okey, apa dia Mira? Okey, kita dah dapat tadi, kita dah buat anyaman kan. Jadi sekarang ni kita akan tampal pada kertas lukisan. Seperti yang kita cakap tadi, kertas lukisan tu, kita akan tampal seperti ini. Kita tampal sahaja. Okey. Okey, selepas kita tampal, hasilnya adalah ni cikgu nak tunjuk ni. Seperti ini. Mesti Mira bertanya, apa yang ada kat sini? Ada Betul. paksi mengufuk ya. Paksi mengufuk. Ini. Di sini paksi mengufuk. Kemudian kita ada asalan. Asalan? Apa tu asalan? Asalan. Apa itu asalan? Nanti saya terangkan. Kemudian kita ada paksi mencancang. Dan juga kita tengok apa lagi? Ada paksi Y. Di atas ni. Okey. Y dan juga paksi X. Okey, sebenarnya paksi mengufuk ni juga dia dikenali sebagai paksi Horizontal kan cikgu? Ya. Tapi paksi X. Okey. Kemudian paksi mencancang ni juga dikenali sebagai paksi Y. Kemudian kita tulislah nombor-nombor di sini antara garis yang selaman tadi. Sebenarnya kenapa kita nak guna kertas warna? Boleh tak kertas putih ke atau warna yang sama saja? Sebenarnya boleh. Tapi bila kita menggunakan kertas warna yang berbeza, kita akan nampak bentuk perselangan di sini. Perasan tak? Ini warna jingga, kuning. Kat sini ada perselangan di situ. Jadi mudah kita nak nampak. Okey, kat sini tadi kan asalan. Betul. Asalan ni sebenarnya kalau kat sini ramai yang salah faham, kat sini ramai yang sebut sifar. Sebenarnya ini bukan sifar, ini adalah O iaitu origin. Oh ya ke? Saya pun kalau saya sebut ni juga sifar juga cikgu. Ini adalah origin atau bahasa Melayunya asalan. Dan titik koordinatnya adalah sifar
sifat. Itulah sebenarnya. Dan ini sebenarnya kita aplikasikan daripada Satah Kartez sebenarnya dengan menggunakan anyaman tika ni. Okey, sekarang ni kita nak buat apa pula? Okey, kita dah kenalkan tadi paksi X, okey, paksi Y. Kita nak try nak guna benda alah ni. Nak guna macam mana nak guna ni? Macam mana nak kira, nak baca dia cikgu kan? Okey, sekarang kita terus ke yang berikutnya. Okey, andaikan ini adalah kedudukan suatu tempat di satu sekolah lah. Okey, kita andaikan murid sampai je sekolah, dia nak letak kenderaan di mana? Contohnya ibu bapa datang menggunakan motosikal, menggunakan kereta. Jadi nak berhenti dekat sana, dekat mana? Okey. Contoh saya ambil, okey, saya pinkan. Okey, katalah saya ambil basikal. Okey, saya ambil basikal. Kemudian, okey, saya letak kat sini. Saya tolong cikgu. Okey, saya nak letak ke sini. Pada paksi X-nya adalah 2 dan pada paksi Y-nya adalah 3. Okey, di sini. Alright. Di sini. Jadi, bila berada di sini, okey, agaknya apakah titik koordinat dia? Titik koordinatnya macam cikgu kata tadi, baca dari X dulu baru Y. Betul, Mira. Jadi kita baca X dulu baru Y. Y. Apa kata kita minta murid yang baca? Boleh. Kita nak pilih siapa cikgu? Kita cari Badri lah, Badri. Badri. Tadi bukan Badri ke cikgu? Oh, tadi dah Badri je. Tadi Badri. Siapa pula? Fatihah, boleh? Boleh, Fatihah. Okey, sila Fatihah. Okey, apa titik koordinat? Paksi X-nya 2 dan paksi Y-nya adalah 3. Jadi apakah titik koordinatnya? Silakan Fatihah. Silakan Fatihah. Apa titik koordinat dia? Dia tanya kawan dia apa jawapan. Apa dia? Fatihah. 2, 3. Okey, betul. Koordinatnya adalah 2, 3. Jadi, okey, saya ambil ini, saya akan pinkan ke atas ni 2, 3. So, tak nampak je. Saya ubah sikit kedudukan dia. Jadi memang cara bacanya kena baca X dululah cikgu, ya, baru betul. Y. Kita akan baca X dahulu, kemudian baru kita baca Y. Okey, jadi kita akan labelkan dia sebagai titik A lah untuk basikal. Okey. Bagaimana pula kalau motosikal? Sebab ada juga murid datang dengan keluarga bawa naik motosikal. Okey, motosikal saya letak, kita bagi paksi X dan paksi Y yang sama. Boleh. Okey, kita cuba. Okey, kita bagi kat sini. Okey, di sini. Okey, apa baik. tu? Kali ni kita nak soal siapa pula cikgu? Kita tanya Najwa. Silakan Okey, Najwa. adik Najwa. Pada paksi X-nya 5 dan Y-nya pun 5 juga. Dua-dua adalah 5. Jadi apakah titik koordinatnya? Titik koordinat pada paksi Y dan X adalah 5, 5. Wah, makin hebat semuanya hebat ni. Betul, 5. Okey. Jadi titik koordinatnya adalah 5. Okey. Bagaimana pula murid naik bas sekolah? Dia naik bas sekolah, dia tak boleh parking dekat-dekat dengan pintu pagar ni. Kebahayakan. So kita letak jauh sikit. Kita letak sikit di bas sekolah, kita ambil Kita ambil paling atas lah cikgu. Nak atas? Boleh ke? Oh, atas sangat tu. Kita inilah kat sinilah. Nanti kan jauh sangat pula ya. Kesian pula dia nak jalan masuk pagar sekolah jauh. Jauh sangat. Okey, kita minta adik Haziq lah. Amir Haziq. Mana Amir Haziq? Okey, pada paksi X sekarang dia adalah 6 dan pada paksi Y-nya adalah 7. Apakah titik koordinatnya? Sorry, 8. Sorry, bukan 7 ni. Bas sekolah ialah 6, 7. Okey, betul. 6, 7. Kalau cikgu pindahkan dia kepada 8 pula macam mana? Tadi cikgu letak 7. Kalau cikgu letak kat 8, dia akan jadi apa? Apa jawapannya Haziq? Apa jawapannya Haziq? 6, 8. 6, 8. Okey, betul sebab paksi X-nya 6 dan Y-nya adalah 8. Betul. Tadi kita tukar kan. Kita nak tengok dia baca ke tidak. Betul. Rupanya dia boleh baca. Okey, bagus. Hebatlah sebenarnya. Tapi kan cikgu, kan dah jalan jauh ke pagar sekolah dari bas sekolah tu kan. Kesian pula, haus agaknya kan. Kita bagi dia berehat dulu, minum air dulu. Kita pun berehat sekejap cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teraka. Okey.
Baik, kembali kita di Teroka. Masih lagi dengan Cikgu Fadil. Masih dari lagi sekolah, di sini. Dari sekolah SK Cengan Lempong Kuantan. Dan juga anak-anak muridnya bersama-sama dengan kita hari ini. Okey. Alright. Cikgu, untuk segmen yang ketiga ni, apa pula tadi Cikgu dah terangkan cara baca koordinat. Yang segmen ketiga ni pula? Okey, sekarang ni kita akan, yang tadi kita guna anyaman tika kan, daripada kertas. Sekarang ni kita akan menggunakan satah kartes yang sebenar. Okey, seperti ini. Alright. Okey, yang ini kat sini sama sahaja sebenarnya. Okey, dia masih ada paksi X, masih ada paksi Y dan dekat sini ada asalan. Okey, agaknya nak baca asalan berapa titiknya Mira agaknya? Asalan tu cikgu kata yang dekat hujung tu kan. Kalau saya baca macam nilah, kosong-kosong. Kosong-kosong ya. Sebenarnya kurang tepat tu Mira. Oh, ya ke? Kenapa kita cikgu? akan bacanya adalah sifar sebenarnya. Sifar. Ya, bukannya kosong-kosong. Kalau kosong adalah satu kuantiti yang tidak ada apa-apa. Maksudnya contohnya macam bekas yang kosong. So bekas yang kosong itu menunjukkan adalah, kalau kita nak tulis nombornya, kita akan tulis nombor sifar, bukannya nombor kosong. Oh, baru saya tahu. Jadi maknanya selama ni saya dah tersalah faham, Cikgu. Ya, ramai suka sebut nombor kosong. Betul. Sebenarnya bukan nombor kosong sebenarnya. Ia adalah sifar. Ya, betul. Okey. Okey. Sekarang ni kita berbalik semula kepada satah kartes kita ni. Okey, sekarang ni saya dah plot awal-awal dah. Di mana tempat-tempat yang ada, kita andaikan ini adalah kedudukan bangunan di sekolah SK Cengan Lempong. Di ujung ni pada koordinat asalan ni, kita ada pintu pagar. Kemudian kita ada kantin, kita labelkan dia sebagai A. Kita ada pusat sumber, kita labelkan dia sebagai B. Dewan C dan kelas 5A ni sebagai D. Jadi ini adalah kedudukan bangunan yang ada di SK Cengan Lempong. Sebagai contohlah ya. Sekarang ni kita nak baca koordinat dia dulu. Kita minta murid baca, boleh tak? Boleh. Ayo kita get ready. Siapa kita nak sebut nama ni? Kita cuba Haziq Fauzan. Haziq Fauzan, boleh. Okey, Haziq Fauzan. Untuk pintu pagar, tadi Kak Mira dah sebut dah. Kita tengok dia fokus tak fokus. Ya, betul. Kita tengok Haziq Fauzan. Apakah titik koordinat bagi pintu pagar? Yang berdekat ujung dekat sini. Apa koordinat dia? Sifar. Wow, laju jawab, hebat. Memang betul berhitung puan tu. Okey, jadi koordinatnya adalah sifar. Okey. Bagaimana pula dengan kantin? Kita minta adik Fatihah yang jawab. Okey. Fatihah, cuba jawab. Apakah koordinat bagi kantin? Koordinat ialah 2, 3. 2, 3. Okey, betul ke? Kita cek dulu Mira. Betul. Okey, X-nya 2, Y-nya 3. Jadi, betul koordinatnya adalah 2, 3. Okey, betul koordinatnya 2, 3. Okey, sekarang ni untuk pusat sumber. Apa kata kita minta... Adilia lah cikgu, Adilia. Okey, Adilia. Adilia. Apakah titik koordinat bagi pusat sumber? Titik koordinat bagi pusat sumber adalah 93. Wow. 93 betul cikgu? Betul. Okey. X-nya 9, Y-nya adalah 3. Jadi 93. Okey, kita letak kat sini. Okey, 93. Kemudian Dewan, apa kata kita minta adik Najwa yang jawab? Boleh. Okey, adik Najwa. Okey, apakah titik koordinat bagi Dewan? Dewan di sini. Okey. Titik koordinat bagi Dewan ialah 97. 97. Kita cek. 9 betul. Kat sini adalah 7. Okey, betul. Itu 97. Wow, okey. Nampak semuanya boleh jawab dengan betul. Ini mesti semua matematik dapat A ni cikgu. Alhamdulillah. Alhamdullah ya. Okey. Kemudian tempat yang terakhir iaitu kelas 5A, kita labelkan sebagai D. Okey, kita minta adik Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat Siapa tangan. nak jawab ni? Cuba angkat tangan. Laju tu. Amir Haziq. Silakan. Amir Haziq nak jawab. Apa koordinat dia Amir Haziq? Titik koordinat bagi kelas 5A ialah 27. Okey, kita cek. 2, 7. Okey, betul. 2, 7. Okey. Kelas mereka lah ni cikgu. Ya, kelas mereka lah ni. Kelas 2 sempena nama 2 Asyafi'i. Jadi kita dapat 5A. Okey, ini adalah titik koordinat bagi setiap tempat yang telah kita plotkan awal-awal. Okey, tapi sekarang ni kita nak belajar atau sama-sama kita teroka ini berapakah jarak mengufuk setiap
bangunan yang ada ni dari pintu pagar. Okey. Kan. Okey, sebagai contoh, kita nak tahu berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang kantin dari pintu pagar. Okey, jadi caranya ialah kita akan baca pada paksi X dahulu secara mengufuk dahulu. Kita tengok berapa unit dia bergerak. Okey, kalau tulis sini sebut perkataan unit kan. Okey, unit itulah satu kuantiti yang digunakan untuk menentukan sesuatu sukatan. Tapi untuk yang kes kita ni, kita hanya pakai sukatannya hanya unit sajalah. Kalau dalam dunia sebenar, kalau Mira perasan, pernah nampak tak dalam peta ditulis 1/100 meter. Itu maksudnya satu unit di peta sebenarnya adalah 100 meter di dunia sebenar. Macam itu tu. maksudnya. Okey. Kalau kita nak masuk, kalau kita nak letak unit sebenar pada Sata Kates ni, nampak gayanya kena cari kertas yang sangat besar lah. Kan? Jadi kita akan guna nisbah tu, jadi kita pakai satu unit dahulu. Baik. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tahu berapa unit mengufuk dan mencancang kantin dari pintu pagar. Okey, jadi kita akan tengok pada paksi X dahulu. Iaitu kita tengok pada pintu pagar, okey, 1, 2. Itu menunjukkan dia adalah 2 unit. Okey, jadi saya ambil ni, maksudnya 2 unit. Okey. So, saya letak sini 2 unit. Baik. Okey, kemudian bagaimana pula sebab dah kat sini kita berhenti dekat 2, kita naik ke atas pula. Okey, kita kira 1, 2, 3. Bermakna dia akan jadi 3 unit mencancang. Kalau panggil 3 unit menegak tak boleh ke cikgu? Boleh je menegak, tapi kita nak samakan bahasa, kita pakailah mencancang. Okey. Dari istilah menegak tak salah, betul juga. Jadi jarak daripada jarak mengufuk adalah 2 unit dan jarak mencancangnya adalah 3 unit. Okey, ini jarak yang dekat. Kalau kita pergi tempat yang jauh sedikit, iaitu di pusat sumber. Kalau pusat sumber, berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang pusat sumber dari pintu pagar? Okey, daripada asalan ni kan. Okey, jadi kita kena kira berapa dulu pada paksi X. Kalau kita dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan pergi 10. Dah terlebih, dah terlajak. Sampai 9 aja. Betul. Okey, bila dah sampai 9 kita dah tahu. Jadi dia adalah 9 unit mengufuk. Jadi 9 unit mengufuk. Cikgu, kalau nak kira ni memang kena kira dari X dulu cikgu? Ya. Mengufuk dulu? Mengufuk dulu, baru kita kira mencancang. Okey, jadi kita dah tahu dah 9 unit tadi. Kemudian kita perlu naik ke atas pula. Sebab tu yang tadi masa kita mula-mula tadi ada ke atas. Tapi kalau Mira sebut saya nak ke utara, boleh? Utara kita tahu ke atas kan? Okey, so kita buat ke atas. Jadi kiranya adalah 1, 2, 3. Jadi 3 unit. Okey, seperti ini. So 3 unit. 3 unit. Memang kena unit kat belakang tu memang kena tulis ke cikgu? Memang kena ada. Kau tak nanti kita nak pakai unit apa, sebab unit ni secara umum sahaja. Kalau macam katalah dalam realiti sebenar, kalau kilometer dah jadi 3 kilometer lah. Kalau kita pakai milimeter, 3 milimeter. Tapi untuk kes kita ni kita pakai unit sahaja. Kalau dalam kertas peperiksaan ke ujian tulis 3 je tak boleh? Tinggalkan belakang tu, tak payah tulis unit. Tengok kepada skema lah. Kalau skema kata boleh, kita boleh saja. Kalau skema kata tak boleh, kita kena ikut skema lah macam mana. Okey, macam tu. Alright. Sekarang ni kalau ke dewan pula. Kan. Lagi jauh ni dewan ni. Dari pintu pagar nak ke dewan. Sebab tu biasanya dewan ni kita tak di ujung-ujung kan. Okey, macam mana kita nak tahu jarak mengufuk dan jarak mencancang dia? Okey, caranya ialah sama juga paksi mengufuk dulu. Kalau kita perasan, paksi mengufuk dewan ialah sama dengan pusat sumber iaitu 9 sebenarnya. So kita dah tahu 9, mengufuknya 9, mencancang dia okey, kita kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Bermakna dia adalah 7 unit. Di sini. 7 unit lah. Jadi, kalau kita nak baca dia, caranya ialah jarak mengufuk dewan dari pintu pagar adalah 7 unit mengufuk dan 9 unit mengufuk. Tersasul lah ni. 7 unit mencancang. Macam tu. Okey. Untuk kelas 5A, sebenarnya kita tak payah cari dah. Kita nampak terus Mira. Betul. Saya pun dah nampak jawapan tu. Apa saya pun dah nampak jawapan tu. Agaknya Mira apa? Kita tengok. Okey, Mira, apa jawapannya? Okey, jawapan untuk kelas 5A untuk mengufuknya ialah 2 unit. Betul ke cikgu? Betul tak 2? Betul. Sebab dia sama dengan
kantin. Okey, jarak mencancang dia Jarak mencancangnya ialah 7 unit. Itu ke cikgu? betul. Betul. Okey. Saya pun dah dapat A hebat lah jugalah maths Memang ni. kalau keluar tajuk ni Mira makan dapat A lah lepas ni. Okey, jadi ini adalah jarak di antara dari asalan. Jadi inilah tempat kita belajar berkaitan dengan untuk Sata Kartes, tapi untuk daripada dua koordinat. Contohnya kalau daripada kantin ke pusat sumber, berapa jarak dia? Okey, apa kata kita berhenti di sini dulu, kita akan sambung nanti untuk Itu surprise lah. Surprise lah macam mana. Alright. Tapi saya nampak kat sini kan Okey. cikgu, macam cikgu kira 9 unit. Ya. Macam mana tadi? Cikgu Ya. pusat sumber 9. Ya. Itu ialah 9. Boleh ke kita tulis 9 unit terus? Boleh, Kita tak ada tengok masalah. jawapan dalam kurungan tu. Boleh. Oh. Tak ada masalah. Kalau dia dah perasan, ini 9, ini 3 dah boleh. Tapi itu syaratnya kalau dari asalan. Kalau dari koordinat tak boleh macam tu. Itu yang cikgu nak ajar lepas ni kan? Ya, kalau itu dari koordinat yang bagaimana? ya. Okey. Baik. Yang di sekolah semua okey? SK Cengar Lempung, murid-murid SK Cengar Lempung, kelas apa tadi cikgu? 5 Asyafi'i. 5 Syafiq, semua okey semua okey tu, semua macam ni. Alright. Semua ceria dah tu. Yang di rumah pun nampaknya dah faham, tapi sekarang ni kita sama-sama juga nak belajar kalau dari koordinat yang berbeza pula bagaimana. Ya. Kita tunggu cikgu akan ajar, lepas tu kita nak buat quiz kat dia orang. Kita nak uji dia orang. Boleh ke Boleh. tak? Okey. Alright. Kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Teraka. Baik, kembali kita di Teroka. Sedar tak sedar dah berada di segmen yang terakhir. Pada mereka yang baru tengok macam mana ni dah segmen terakhir, tak apa. Boleh tengok secara ulangan. Boleh juga tengok kami di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, cikgu, di segmen terakhir ni cikgu tadi kata nak terangkan macam mana nak kira titik koordinat bukan dari asalan. Okey, sengaja kita buat biar murid tanya macam mana pula kan. Okey, sekarang kita gunakan Sata Kartes yang sama. Okey, tadi daripada asalan. Sekarang ni cikgu nak tunjuk pula macam mana nak cari jarak mengufuk dan jarak mencancang dari dua koordinat ni. Okey, contoh cikgu ambil Dewan dengan kantin, iaitu berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang Dewan dari kantin. Macam mana kita nak buat? Okey, kalau yang macam ni, kita tengok pada paksi mengufuk dahulu. Okey, kita tak boleh mula pada sinilah. Kita tak boleh mula daripada sifar-sifar. Kita akan mula pada koordinat 2, 3 sebab dari kantin. Jadi caranya ialah kita gerakkan ke kanan dahulu. Okey, cuba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, stop dulu, berhenti dulu 7 sebab jangan terlebih pula sebab Dewan berada di sini. Okey, jadi 7 bermakna 7 unit. Macam tu. Okey, kemudian kita naik ke atas pula. Okey, ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi 4 unit. Seperti ini. Okey, jadi macam mana kita nak baca jarak mengufuk dan jarak mencancang Dewan dari kantin tadi. Okey, caranya ialah jaraknya adalah 7 unit mengufuk dan 4 unit mencancang. Betul, Mira. Mudah kan? Mudah je. Okey, kita tengok bagaimana pula kalau dia berada pada paksi Y yang sama. Contohnya macam jarak pusat sumber dari kantin. Okey. Jadi berapa jarak mengufuk dan berapa jarak mencancang dia? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, jarak mencancangnya ada tak agak-agaknya Mira rasa? Dari pusat sumber, dari kantin ke pusat sumber? Ya, ini ke sini aja. Ada tak agak-agaknya? Saya rasa tak ada, cikgu. Betul, Mira. Oh, memang makin hebatlah Mira sekarang ni. Sebenarnya tiada sebab dia berada pada paksi Y yang sama iaitu 3. Dia hanya ada mengufuk sahaja iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia hanya ada paksi mengufuk sahaja tanpa ada mencancang.
Sama juga kes kelas 5A dari kantin. Tapi kelas 5A dari kantin ni dia tidak ada mengufuk sebab dia berada pada faksi X yang sama. Betul. Jadi dia hanya ada mencancang sahaja, iaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 unit jarak mencancang kelas dari kantin. Baik, faham. Dan kalau Mira perasan lagi sebenarnya, jarak dewan ke kelas 5A sebenarnya adalah sama dengan pusat sumber ke dari kantin. Jaraknya sama sahaja, iaitu 7 unit. Begitu juga dewan dengan dewan ke pusat sumber dengan kelas ke kantin tetap sama, iaitu 4 unit. Okey, kalau Mira perasan, dia akan jadi bentuk apa agaknya? Permukaan dia. Jadi bentuk 4 segi. Bukan 4 segi. 4 segi lah. Betul lah tu. 4 segi. Segi 4. Tapi kita nak tengok segi 4 ni ada 2 kan? Segi 4 tepat ke atau segi 4 sama? Okey, jadi kita akan buat satu macam ni. Kita ambil pin. Okey, saya letak kat sini. Okey, kita tengok Okey, kita pin. Kita pinkan dulu. Alright. Pinkan di tempat. Di tempat koordinat tu kan. Kita nak tengok macam mana nak mudah tengok. Okey, saya pin dulu. Baik. Alright. Kemudian, selepas saya pin, di sini saya akan ikat. Okey, ikat yang macam mana? Alright. Okey, kita keluarkanlah titik koordinat ni. Okey, kita keluarkan dulu. Baik. Alright. Okey, sekarang ni, okey, Mira pegang dulu Okey, saya akan ikat di pada kantin ni. Kita akan nampak tau bentuk dia nanti. Okey, bentuknya kita nak tahu ni sama ada bentuk 4 segi tepat ke 4 segi sama. 4 sama. Okey. Kita buat. Ikat dulu. Okey. Itulah bentuknya. Agak-agaknya bentuk apa ni Mira? Segi 4 tepat ke segi 4 sama? Cikgu, kalau kita soal mereka boleh cikgu? Boleh. Boleh. Siapa ni? Kita nak panggil. Kita cuba tanya siapa? Fatihah Najwa. lagi. Najwa. Okey, Najwa. Kau tengok ni segi 4 tepat ke segi 4 sama? Nampak tak? Okey. Betulnya sini 7, 4, 4. Jadi segi 4 apa? Segi 4 sama atau tepat? Dah bagi jawapan dah ni. Segi 4 tepat. Okey, saya beritahulah. Boleh Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat ke cikgu? Tepat. Saya bagi jawapan yang salah rupanya. Tak apa. Okey. Sebab segi 4 tepat adalah dia punya panjang, salah sisi atas dan bawahnya adalah samalah. Yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini. Kalau segi 4 sama, keempat sisinya adalah sama panjang. Tapi tak apa. Untuk kes ini kita nak terangkan sebab kita nak kaitkan dengan perimeter dan luas sebenarnya Mira. Kan? Tu yang uniknya tajuk koordinat ni, dengan menggunakan koordinat kan kita boleh cari jarak ataupun perimeter suatu kawasan yang kita lalu tu. Okey, sebagai contoh, kita nak cari berapakah perimeter yang dilalui oleh seseorang kat sini. Okey, memandang kes sekarang ni kita masih dalam pandemik. Okey, murid tak boleh pergi ke kantin. Jadi, kena buat apa? Pekerja kantin perlu hantar makanan kepada murid-murid. Okey, kita ambil contoh. Okey, daripada kantin, seorang pekerja ni dia bawa makanan, dia pergi kepada pusat sumber. Kemudian daripada pusat sumber, dia pergi ke dewan, daripada dewan pergi ke kelas, kemudian ke kelas pergi ke kantin semula. Jadi berapa jarak yang dilalui? Itu yang kita nak cari tu. Yang itu kita nak cari tu. Okey. Jadi kita dah tengok kantin ke pusat sumber adalah 7 unit. Okey, kemudian pusat sumber ke dewan 4 unit dan dewan ke kelas 5A adalah sama je lah yang tadi. Jadi 7 unit. Okey, sama. Dan kemudian kelas ke kantin 4 unit. Jadi kalau kita nak cari perimeter adalah kita tambah saja sisi-sisi luar dia. Jadi agak-agaknya berapa sisi-sisi luar dia ni? Kita kena tambah semualah cikgu. Tambah semua. Okey, 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7. Betul. Berapa ya? Berapa je? Kita tanya murid-murid lah. Boleh? Kita tanya murid-murid. Okey, murid-murid. Siapa nak jawab ni? Berapakah perimeter yang dilalui oleh pekerja kantin tadi? Siapa nak jawab? Oh, ramai angkat tangan tu. Semua tahu tu. Semua nak tahu tu. Kita bagi Haziq Fauzan. Silakan Haziq Fauzan. Haziq Fauzan. Cuba jawab Haziq Fauzan. Okey, apa jawapannya?
22 unit. Wow, 22 unit. Betul ke? Betul ke? Kita kira Okey, kita dulu. kira. Okey. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 4, 22. Oh, jadi betul jawapannya adalah 22 unit. Jadi jumlah jarak yang dilalui oleh pekerja kantin tadi adalah 22 unit. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan realiti sebenar. Contoh, satu unit ni mewakili 10 meter. Jadi berapa jumlah jarak yang dilalui oleh pekerja kantin tadi? Jadi senang saja, kita dapat 22 unit tadi Mira, kita darabkan dengan 10 saja. Betul. So dia akan jadi 22 darab 10 akan jadi 220 unit tu dah tukar jadi meter. Macam tu. Kalau kita buat satu unit mewakili 10 meter. Kalau satu unit tu mewakili 10 kilometer, unit tadi kita dah keluar jadikan kilometer. Mudah kan? Mudah. Jadi inilah cara untuk dapatkan perimeter ataupun jarak sesuatu kawasan. Okey, saya dah faham dah. Okey. Bagaimana pula dengan nak cari luas? Luas dengan menggunakan satu kata yang sama ni, kita buat andai yang sama, macam mana nak cari luas sebenarnya? Okey, tapi kita kena tahulah. Okey, kalau luas adalah panjang darab lebar. Okey, macam mana kita nak tahu panjang dengan lebar ni? Okey, kita akan tengok untuk panjang kita akan tengok pada paksi mengufuk. Iaitu paksi X lah. Jadi kalau paksi X kita tengok, jadi panjangnya adalah 7 unit dan lebarnya adalah pada paksi pencancang iaitu pada Y ni iaitu 4 unit. Jadi kita perlu darab sahaja panjang darab lebar. Okey, yang ini terpulang kepada murid-murid. Kalau dia nak jawab 7, nak ambil jarak kantin ke pusat sumber ni adalah 7 ataupun dia nak ambil jarak kelas 5A dengan Dewan pun 7. So dia boleh pilih mana-mana. Katakanlah murid nak ambil yang pusat sumber ke kantin ni kan. So ni 7, lepas tu kemudian nak pilih Dewan ke pusat sumber pun boleh. Jadi 7 darab 4 akan dapat 28. Okey, macam mana dengan unitnya pula? Okey, unitnya adalah unit persegi. Okey, cara tulisnya seperti ini. Kalau kita nak tulis, atasnya ada nombor 2 kecil kat atas tu. Kenapa kena tulis 2 kecil tu cikgu? Sebab sebenarnya ini adalah untuk kalau masa sekolah dipanggil unit kuasa 2 kan. Unit persegi. So kita pakai simbol 2 di atas sebab maksudnya menunjukkan unit darab dengan unit. So dengan unit kuasa 2. Kalau kita tukar kepada contoh kita tukar kepada kilometer kan. Satu unit pada satu kertas ni mewakili 1 kilometer. Bermakna dia akan jadi 28 kilometer persegi. Jadi seperti itu. Okey. Jadi luas ni bergantung kepada unit apa kita nak gunalah. Kalau untuk tulis unit dia, kalau kes kita sekarang ni kita pakai unit kan. So kita akan pakai unit kuasa 2. Okey, jadi ini yang kita teroka hari ini. Wah, itulah sebenarnya koordinat. Ya, betul Mira. Pada yang tak faham koordinat tu apa, tak tahu. Inilah sebenarnya koordinat. Ya, sebenarnya kita boleh kaitkan daripada titik koordinat tu sebenarnya kita dapat cari perimeter, jarak dan juga luas sebenarnya. Betul. Jadi kalau nak kaitkan dengan realiti sebenar ya Mira, sebenarnya macam yang masa mula-mula saya cakap tadi kan, terlalu banyak sebenarnya. Jadi apa kata kita tanya murid-murid kita apa yang dah dipelajari hari ini? Okey, jom. Kita tanya mereka faham ke tak faham. Mira nak tengok nak uji. Okey Mira. Okey, kita tanya Haziq Fauzan dulu. Okey, Haziq Fauzan berada Haziq Fauzan. Okey, apa yang dapat kita belajar hari ini? Cuba buat kesimpulan sikit. Satu atau dua ke? Cuba beritahu. Kita belajar tentang apa hari ini? Paksi X dan paksi Y. Okey, betul Mira. Kita belajar paksi X, paksi Y tadi. Okey, bagus. Okey, adik Najwa. Kita selain pada paksi X, paksi Y, kita belajar tentang apa? Hari ini kita telah pelajari tentang paksi mengufuk dan paksi mencancang. Pandai. Betul. Okey, bagus. Okey, lagi seterusnya kita minta Amir Haziq. Kita belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita telah pelajari tentang titik persilangan paksi X dan paksi Y di manakan asalan origin. Wow. Ya, daripada origin. Itu asalan tu. Okey, bagus. Okey, seterusnya Adilia. Okey, Adilia. Lagi apa kita belajar tentang hari ini Adilia? Cuba buat kesimpulan sedikit. Hari ini kita telah pelajari tentang titik koordinat bagi asalan adalah sifar-sifar.
Wah, Sifa. Ingat tu bukan Mira. kosong-kosong. Ya, bukan kosong-kosong ya, Sifa. Okey, adik Fatihah. Okey, apa kita belajar hari ni pula? Okey. Hari ini kita telah pelajari tentang belajar bagaimana untuk memfoto dan menentukan koordinat bagi sesuatu titik. Itulah yang kita belajar tadi. Kita nak upload kereta tadi kan. Okey, bagus. Dan akhir sekali adik Badri, apa yang kita buat kesimpulan sikit? Bagi 1 atau 2 ke? Kita belajar banyak tadi sebenarnya tu. Hari ini kita telah belajar mencari jarak mengufuk dan mencancang dari asalan. Wah, itu dia. Hebatlah semua pelajar, murid-murid cikgu nampak mereka fokus dengan subjek topik kita hari ini kan. Betul-betul minat ni. Itu rumusan dari mereka. Bagaimana pula rumusan dari cikgu? Okey. Kita tambah sikit lagi. Tadi murid sebut 6. Sebenarnya kita 9 hari ini sebenarnya kita belajar. Okey. Seterusnya ialah kita belajar tentang jarak mencancang, jarak mengufuk dari suatu titik. Maksudnya melibatkan 2 titik koordinat tadi. Daripada kantin ke dewan tadi kan. Okey. Seterusnya kita belajar tentang untuk mencari jarak ataupun mencari perimeter. Dan yang terakhir kita belajar tentang nak mencari luas suatu kawasan. Ya, itulah dia. Banyak Mira. sangat yang kita teroka hari ini. Saya pun belajar banyak dengan cikgu. Terima kasih Cikgu Fadil kerana sudi datang ke kelas teroka hari ini. Dan kepada murid-murid di sekolah juga terima kasih. Dan juga di rumah pun sama. Kita jumpa minggu depan hanya di Teroka. Bye. Assalamualaikum. Okey, semua lambai. Didik TV KPM.